Tuan-tuan yang saya muliakan, izinkan saya sentuh sikit berkaitan dengan Syiah. Sebab Datuk Arun pesan kat kami, kata bila ada kuliah peluang, cakap pasal Wahabi, cakap pasal Syiah. Dua ni dia suruh kami cakap. Maka saya ambil peluang. Tuan-tuan jangan takut. Dekat tuan-tuan saya nak takut buat apa? Depan Agung pun saya bercakap. Agung Titoh saya turun ke Kedah masa bulan puasa. Turun di Kedah. Agung Titoh saya. Saya kata saya nak bercakap. Sila. Ini depan tuan-tuan. Lagi saya nak cakap. Dengar elok-elok. Lah ni di utara terutamanya, jaga-jaga. Di sekolah-sekolah dia sudah masuk melalui cikgu-cikgu. Dan yang paling terkejut ada di kalangan cikgu-cikgu, dia mengajar pula subjek apa tuan-tuan? Subjek agama Islam. Tajuk apa hari ni nak mengaji murid-murid? Hari ni nak mengaji tajuk Isra' wal Mi'raj, sejarah Nabi. Murid-murid buka buku semua, hari ni nak belajar Isra' wal Mi'raj. Murid-murid ingat ya, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah cerita dongeng ya. Cikgu cakap macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tanya ada anak-anak tuan-tuan dia mengaji apa kat sekolah? Tuan-tuan tak tanya. Don't take for granted tuan-tuan. Jangan ambil benda sambil lewa. Kawan saya Ustaz Saifuddin baru boleh anak 7-8 hari. Esok anak dia nak besar, nanti nak jumpa, Allahu Akbar. Kena pula jumpa pula ni cikgu budak-budak yang baru belajar hari ni, yang cikgu abang kata Isra' Mi'raj cerita dongeng. Esok anak kita, cucu kita nak jadi lagu mana? Oh, ni tindakan biadab saya abang. Saya guna istilah tu. Dia masuk ke sekolah-sekolah, dia cari budak-budak. Dia perosak akhlak budak-budak. Hak ni strategi baru. Dan strategi yang besar, dengar elok-elok. Anak-anak di universiti. Siapa ada anak universiti sini, dengar elok-elok. Benda yang paling menarik perhatian orang dengan Syiah ni adalah satu dia untuk orang muda, kahwin mut'ah. Tuan-tuan, kahwin mut'ah ni, mari saya cerita sikit. Kok saya salah, kawan-kawan saya ni semua ada, mereka boleh betul saya. Saya nak cerita simple lah. Kahwin mut'ah ni dia buat macam mana, tuan-tuan tahu tak? Budak universiti, kita kata istilah ni lah, kita kata gatai teluk lah nak menikah. Boleh pakai, boleh lah. Orang Penang gatai teluk lah kita kata. Kalau orang perempuan pula lain, kita kata dia merenyam. Orang kata teluk merenyam nak menikah ni. Dia tak tahu, dia pergi jumpa ustaz dia tak tahu ustaz dia siapa. Antara tempat jaga UM ni, Universiti Malaya jaga lecturer bahagian akidah Syiah. Balik cari. UKM banyak, UIA banyak sangat. UTM sehingga digelarkan UTM, Universiti Teknologi Malaysia, digelarkan apa? Universiti Tehran Malaysia. Woi, teruk tuan-tuan, jaga-jaga. Ni saya ni maklumat first hand tuan-tuan. Saya maklumat first hand. Mana boleh saya duk cakap bohong, saya cakap depan lu. Datuk Paduka Badarudin ada apa semua? Kan boleh cakap main-main. Ini benda betul. Dia masuk kat cik ustaz. Kita bila susah, kita cari ustaz. Dia jumpa ustaz saya ni nak menikah. Oh, ustaz dia kata tak apa. Mai jumpa saya pun boleh bagi kahwin. Ha ni. Ha tu dia macam ciri-ciri dah. Dengar. Kita jumpa satu orang, dia kata dia boleh bagi kahwin. Satu. Dua, dia kata tak apa, ada seorang ustaz dia boleh bagi kahwin. Dua. Jaga hati-hati. Ada orang perempuan nak? Dia kata ada. Mana dia? Telefon dia, suruh dia mai. Telefon budak perempuan tu mai. Hak jantan ni ada dah. Hak perempuan mai. Jumpa ustaz ni. Sama ada dia bagi kahwin atau dia bawa kat ustaz ni suruh kahwin. Bila dia akad nikah, ikutlah. Hang ada apa sekarang ni? Tak ada apa, ada handphone lah. Handphone pun boleh jadi mas kahwin. Tak handphone. Aku nikahkan di kau. Mat bin apakah? Dengan aku nikahkan di kau Muhammad ni dengan perempuan sekian si Pulanah binti Pulanah dengan mas kahwinnya sebiji handphone. Aku terima nikahnya. Hak budak ni kata. Bila dah selesai tu dia buat apa? Ni yang paling susah sekali ni. Yang ni paling susah sekali. Dia kata apa kat budak tu? Kamu berdua telah ku kahwinkan. Perkahwinan ini kena ingat dia perlu dirahsiakan, jangan bagi tahu siapa-siapa.
anak kita duk berzina, tuan-tuan. Syiah lah antara orang yang merendahkan martabat orang perempuan. Ada seorang cikgu daripada Kedah. Dia menikah dengan bini dia 15 tahun. Baru dia tahu kata bini dia Syiah. 3 orang anak dah, tuan-tuan. Berjadi apa anak tu? Cerai. Anak duduk dengan bini. Anak duduk dengan isteri. Jadi lagu mana tu? Tu 3 orang. Hak 3 orang ni belum tentu lagi kita tahu jumpa dengan anak kita. Tapi anak sulung dia kata, anak sulung saya okey. Jangan takut, anak sulung saya, dia kata, abah, lagu mana abah semayang, saya semayang macam tu juga. Okey, clear. Tuan-tuan, saya nak cerita benda yang tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak tergambar apa yang saya nak buat ujung ni sekali. Ujung ni tuan-tuan tak tahu saya nak buat apa. Tuan-tuan kena dengar elok-elok. Sekali saya rawik semua tu. Baru tuan-tuan kata, la haula wala quwwata illa. Barulah tuan-tuan kata, tak ada orang boleh tolong kita melainkan Allah. Dan masjidlah tempat yang sepatutnya kita kena bagi penuh. Tuan-tuan kena dengar elok-elok saya ni. Saya cerita satu-satu bagi tuan-tuan faham. Isteri cikgu tadi ni dah lama-lama dah duduk dah lama-lama. Dia pergi kat abang dia kata apa kat suami dia? Dia kata kat suami dia, abang, tunggu saya kata kita tak boleh duduk sekali lah. Abang dia kata, kenapa pula? Aku suami hang. Sebab pahaman kita dah tak sama. Abang tak mau main mengaji, saya duk ajak abang mengaji. Hei, dalam Islam bukan aku duk kena ikut hang, hang kena ikut aku. Lepas tu bini dia kata, kalau abang bertegas juga, maka menunjukkan pahaman kita tidak sama. Abang ceraikan saya. Hei, aku tak mau nak cerai hang. Hang isteri aku. Isteri dia kata apa? Hak ni yang menaikkan kemarahannya. Isteri dia kata apa? Kalau abang tak mau ceraikan saya akan mut'ah dengan lelaki lain. Maknanya kata dia tak cerai tapi dia pergi kahwin dengan lelaki lain. Apa beza orang perempuan macam ni dengan orang pelacur? Sama. Hak laki ni bila dengar isteri dia kata lagu tu, ni saya jumpa lelaki ni in person, kan? Dia dengar. Siapa yang ada sekali masa dalam majlis ni jumpa lelaki-lelaki ni? Esok forum perdana malam. Syekh Faisal. Syekh Faisal pula apa? Esok malam Syekh Faisal dengan Ustaz Roslan Cik Roy. Ustaz Roslan Cik Roy ada sekali dengan lelaki ni malam tu. Dia kata apa? Saya bila dengar lagu tu, dia nak ruk bini dia. Tapi dia kata, Ustaz, kita ni bukan nak ruk bini, kita geram. Maka kita bukan ruk bini, kita ruk dini. Ruk dini patah jari kelingking. Nak abang kita marah tak marah, tuan. Bini dia cabar kelakian dia. Sanggup bini dia nak mut'ah dengan dia. Lah dia cerai bini dia, tuan-tuan tahu bini dia kahwin dengan siapa? Baru kita tahu belang sebenarnya apa cerita di sebalik dia. Bini dia kahwin dengan ustaz yang nak mengajak mereka. Siapa dia? Ketua Syiah Kedah. Rupanya sambil nak mengajak, nak mengorat. Nampak tak? Punya biadab la ilaha illallah. Tapi saya nak tanya tuan-tuan. Saya minta izin kat Ustaz Hafizullah, saya minta izin kat Ustaz Saifuddin, saya minta izin kat kawan-kawan saya yang ada dalam majlis ni. Saya nak cerita kes ni sikit. Saya minta maaf siap. Anda kata kalau saya terlajak cakap, maafkan saya. Perbetul saya. Atau hentikan saya. Tarik mic daripada saya. Tak apa. Saya nak kata apa? Saya cerita kat tuan-tuan benda ni. Sebab apa? Ada di kalangan kawan kami hafal Quran macam kami. Dia biasa jadi imam, saya biasa jadi makmum dia. Tahu-tahu dia ikut ajaran sesat. Orang hafal Quran boleh ikut ajaran sesat, yang baca Quran jangan-jangan ni. Tentang masa kita boleh selamat lah. Tuan boleh dapat kerisauan yang saya doa abang ni. Kami nak cari kawan kami balik pun tak tahu dia dalam mana. Tuan faham tak saya duk cerita? Maka saya menyeru ahli qaryah masjid ni dan masjid-masjid lain, tolong ceramah macam ni dia boleh habaq benda lagu ni. Tapi yang kata ilmu tu, tiap-tiap malam yang mengaji kat masjid tu, mai penuh duduk, ngantuk, tidurlah kat masjid. Tak apa lah. Agak-agak ngantuk, berdiri sambil tulis sambil berdiri. Mengaji sambil berdiri. Tertidur dia jatuh. Jatuh lagi dia jaga. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya dah buka dah file, saya dah cerita dah kes-kes kat tuan-tuan kan. Sekarang saya nak cerita dia punya hujung dia tadi yang saya kata tuan-tuan tak tahu benda apa tu. Tuan-tuan dengar elok-elok.
Betul tak saya nak abang kat tuan-tuan? Syiah dia kata Abu Bakar kafir. Dia kata Abu Bakar kafir, dia kata Umar kafir, dia kata Osman kafir, dia kata Aisyah kafir. Aisyah ni sehingga tahap dia kata apa? Siti Aisyah ni, hampa betul kau percaya dengan dia? Kubur dia mana nak ada? Cari tengok. La haula wala quwata illa billah. Aisyah boleh dia kata kubur dia tak ada. Hak kat bakit tu benda apa? Aisyah dia kata tak ada. Khadijah lagi telah lah. Siti Khadijah dia tutup ikut suka. Abu Bakar dia kata kafir, Umar kafir, Osman kafir, Saidina Hamzah kafir. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dengar elok-elok kat sini. Hak yang kecil-kecil kalau tak faham tanya saya. Okey? Kalau tak faham tanya, ustaz ulang sekali lagi saya tak faham. Tapi ulang sekali je. 2 kali aku suruh cakap depan. Apa dia? Kalaulah Saidina Abu Bakar kafir, kalau Umar kafir, kalau Uthman kafir, kalau Khadijah kafir, kalau Siti Aisyah kafir, kalaulah Siti Allahumma salli ala Muhammad, Hamzah, Saidina Hamzah kafir, dan semua para sahabat Nabi kafir. Saya nak tanya soalan kat tuan-tuan. Adakah dakwah Nabi berjaya? Kalau semua sahabat Nabi kafir, Nabi berjaya tak dakwah dia? Kalau Nabi tak berjaya dakwah dia, Nabi layak tak jadi Nabi? Habis siapa yang layak ganti Nabi? Sayyidina Ali. Itu pokok dia. Dia tak cerita kat tuan-tuan. Dia dilute dulu kita. Dia bagi rosak dulu kita. Dia bagi kita tahu dulu kawan ni kafir. Yang kita ni dah yakin dah kafir. Dah jadi super saya 4 kafir semua. Dia dah jadi kafir ke otak kita ni kata, oh betul lah ni. Sahabat Nabi semua kafir lah. Bila dah jadi lagu tu, dah kita dah tahap, dia dah uji dah keyakinan kita dah ni. Bila dia jumpa kita, dia tanya kita soalan. Kalau lah semua kafir, hang percaya kata semua kafir, agak-agak Muhammad tu layak tak jadi Nabi? Sebab dakwah dia tak berjaya. Dia kata tak layak. Pasal tak berjaya sebab semua kafir lagi kat Allah. Maka kalau macam tu, Muhammad tak layak jadi Nabi. Kalau Muhammad tak layak, sepatutnya siapa? Sebab itulah kami orang Syiah memperjuangkan yang layak jadi Nabi adalah Ali. Nak faham? Itu bukan pokok dia lagi. Dia ada satu lagi. Dengar elok. Pokok dia yang paling utama sekali ialah, tuan-tuan tengok masa mereka semayang. Tengok saya nak relate satu-satu. Bila mereka semayang, Allahu Akbar. 1, 2, 3. At-tahiyyatu innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan buat apa? 1, 2, 3. Kalau dia katalah wa'ayazubillah, kalau dia kata ada orang Syiah dalam masjid kita ni, kita boleh tengok dia akan buat apa? Dekat ujung semayang bila dia bagi assalamualaikum, dia tak mau angkat tinggi-tinggi bagi orang nampak. Dia akan angkat sikit ni katalah ni paha dia akan angkat lagu tu. Dia akan angkat 3 kali. Tapi hak kawan kuping nyamuk jangan kata kat dia pula. Hamba duk betul-betul kawan tu mampu. Tengok dia duk tampak paha dia. Syiah punya. Kumpul kat jalan gelap tapi tabuh orang tu. Saya tak ya. Bukan lagu tu. Itu dia bukan nyamuk. Hak ni saya nak cerita kisah dia buat lagu tu. Kalau dia bersembunyi, kalau dia sembunyi dia tak mau bagi kita nampak, dia angkat sikit. Tuan-tuan, dekat Mekah, tuan-tuan tengok kanan, tuan-tuan tengok sini, tuan-tuan tengok sini, tuan-tuan tengok sini, sini. Semua tuan-tuan boleh nampak dia buat lagu tu. Berlungguk kat Mekah. Hak tu yang orang suruh orang nak pergi haji, main mengaji. Ni nak pergi haji tak mau mengaji, lepas tu lah ikut Syiah duduk dengar kat sana. Dia kata, aku jumpa lagi ni kat depan Kaabah. Nampak tak? Senang sangat orang nak putak kita. Boleh faham? Pokok dia apa? Bila dia letak 3 kali tu, apa makna dia? Hak pertama angkat tu, lepas innaka hamidum majid, assalamualaikum, assalamualaikum, 1 kali, 2 kali, 3 kali. 1 kali apa? Celaka hang Jibril. 2 kali, celaka hang Muhammad. 3 kali, celaka hampa semua para sahabat. Maka tuan-tuan nampak tak? Bila dia kata celaka Muhammad tu, dia kait tak mana? Hak tadi saya cerita tadi tu. Bila ada semua sahabat kafir, Muhammad tak layak jadi Nabi. Ni celaka punya orang. Sahabat dia dah taruh, Nabi dia dah taruh, Jibril pun dia taruh. Pasal apa dia taruh? Sebab Jibril silap bawa wahyu. Patutnya bagikan Ali, pergi bagi dekat Muhammad.
Hang tak ada kena mengenal cari pasal dengan Jibril. Dia mengantau Jibril tu turun mampuih dia. Tuan-tuan tahu tak cerita Abu Lahab punya anak-anak? Mari saya cerita sikit. Abu Lahab dia ada anak dia 2 orang. Hak dua-dua ni happen to be. Dengar elok. Abu Lahab ada anak 2 orang. Abu Lahab dengan Nabi siapa dia? Pak Melakan ni, betul? Okey. Pak Melakan Nabi nama dia Abu Lahab. Nabi kita nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita ni adalah 2 orang anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqyah. Siti Ruqyah dengan Ummi Kalsum. 2 ni anak Nabi hak sulung. Menikah dengan anak pak cik dia tadi tu. Anak Abu Lahab ada 2 orang. Seorang nama Utbah, seorang nama Utaibah. Utbah dengan Utaibah ni kahwin dengan anak Nabi. Kamu kena ingat elok. Ini sejarah. Bila depa kahwin dengan anak Nabi, nama seorang Ruqyah, seorang nama Siti. Seorang Ruqyah, seorang nama Ummi Kalsum. Lepas bercerai tu yang baru kahwin dengan Saidina Osman. Bila bercerai hak dua-dua tu kahwin dengan Ruqyah kahwin dengan Saidina Osman, Ruqyah wafat, Saidina Osman kahwin pula dengan hak adik dia tu. Ummi Kalsum. Sebab itulah Saidina Osman digelar sebagai Zunnurain. Orang yang mempunyai 2 cahaya mata Nabi. Nabi bagi kat dia sebab Nabi sayang dia. Hak kawan ni dia kata kapiak la haula wala quwata illa billah. Abu Lahab masa anak dia Abu Lahab masa dia tahu kata Nabi kata, "Jom semua kita sembah Allah yang satu." Dia habaq kat anak dia Utbah dengan Utaibah hak 2 orang peta benda ni. Dia kata apa? Hampa pi cerai bang 2 ni. Hampa kedua orang anak aku, cerai bang anak Muhammad. Bila kata cerai buang anak Muhammad, hak 2 ni ikut cakap ayah dia pergi cerai. Bila cerai tu dia pergi macam mana? Dia pergi depan tuan-tuan ni dalam kitab sirah tuan-tuan boleh baca. Dia pergi depan Nabi. Nabi siapa dia? Pak mertua dia. Dia pergi depan pak mertua dia, dia kata apa? "Ya Muhammad, kami cerai anak kamu 2 orang dan kami nak habaq kat kamu. Kami tak percaya dengan Al-Quran yang kamu bawa." Dan sebelum mereka beredar daripada Nabi, tahu mereka buat apa? Mereka ludah bang kat muka Nabi. Oh celaka punya anak belakang. Anak belakang apa? Menantu. Tersilap keluar kataan tadi. Minta maaf tuan-tuan. Tak sepatutnya saya kata begitu. Tapi geram. Ludah muka Nabi. Bila Nabi kena lagu tu, dia cerai anak sepasai. Dia tak percaya sepasai. Dia ludah sepasai. Nabi angkat tangan Nabi. Nabi kata apa? Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Allah, hantarkan anjing-anjing kamu daripada kalangan anjing-anjing kamu pergi kat mereka. Nabi kata lagu tu. Malam tu mereka 2 orang keluar dengan kawan-kawan mereka keluar pergi mengembara. Tiba-tiba timbul rasa takut dalam hati mereka 2 orang. Siapa dia? Utbah dengan Utaibah. Dia jadi takut. Lepas tu kawan dia kata, "Hampa takut apa? Hampa ni terror apa?" Dia kata, kami takut dan rasa tiba-tiba seram." Maka kawan-kawan dia kata, "Hampa tak usah takut. Malam ni hampa kan depa anak orang kaya. Dia kawan-kawan dia jaga dia. Dia kata, hampa dua-dua tidur tengah. Tidur tengah-tengah, kami buat kemah keliling hampa. Jangan takut, kami jaga hampa." Esok pagi depa bangun, seorang kepala belah sana, seorang kepala belah sana. Putih. Allah hantar malaikat mai. Allah hantar malaikat mai. Selesai tuan-tuan. Dia ni boleh cari pasal dengan Jibril. Dia tak tahu Jibril lagu mana. Apa manusia. Ayana namun muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Maka saya pesan sekali lagi. Saya pesan kepada semua tuan-tuan. Bila kita dengar cerita macam ni, anak kita kat sekolah pun tak selamat, anak kita kat universiti pun tak selamat, kita kat pejabat pun tak selamat. Hak yang boleh selamatkan kita, hak kita sebut tu. Apa dia lepas sembahyang tu? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Hak tu je tinggal tuan-tuan. Tapi nak dapat tu main masjid baru boleh baca ramai-ramai. Boleh dapat tuan saya doa abang ni. Risau tuan. Saya isteri saya mengandung 5 bulan. Tolong doa mudah-mudahan anak kami jadi anak yang soleh insya-Allah. Takut tuan.
Hak tuan-tuan bukan kata mengandung, no, anak dah besar lari pergi sekolah dah. Balik sekolah tak pernah tanya mana mengaji apa. Ui, bahaya tuan. Sebab apa? Sebab orang Melayu, orang yang bijak, mereka akan rosakkan kita. Jaga tuan-tuan. Ni semua ni darah bijak belakang ni. Maka gunakan kebijaksanaan tu pada tempatnya yang betul. Dan tempat yang paling mulia atas muka bumi ni selain daripada Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi adalah seluruh masjid di atas muka bumi Allah.